Okey, Abang Ali. Ini nanti, ini semua Abang Ali kena simen bawah tau. Sebab nanti kita tak mau air masuk. Jadi ini untuk tanam pokok kan sini? Ya, tanam pokok. Okey. Ini bawah Abang Ali kena simen tebal. Sebab bila ada simen, nanti bila ada air bawah tanah dia tak boleh masuk dekat simen. Ya. Ini atas Abang Ali mesti simen. Tebal sikit lah. Dalam 1 inci, 2 inci lah. Okey. Tebal. Biar ini pipe semua dalam simen. Okey. Jadi bila pipe dalam simen, air tak boleh masuk. Jadi dia tahan lama. Ya. Macam. Okey. Kalau kita pakai HDPE, itu apa? Kalau kita pakai merah punya. Kalau Abang Ali pernah nampak tak ada walau elektrik pakai merah punya? Ada pernah pipe besar juga. Besar merah punya. Itu HDPE. Ya. Itu tak payah simen sebab Dia biasa taruh pasir saja. pasir saja sebab itu dekat outdoor. Outdoor ada kereta lalu Sumalan. Lepas tu outdoor takkan mau simen. Tanam tanam batu semua, batu tar saja. Dia tahan. Tapi ini dalam rumah. Dalam rumah no point kita pasang itu benda sebab kita akan simen. Jadi pakai ni sudah cukup. Tapi kena simen. Abang Ali kena tolong simen. Jadi semua yang dekat luar Abang Ali kena simen. Okey. Bawah simen, atas simen. Okey. Make sure jangan masuk air. Apa nanti saya petani dulu? Okey, terbaik balik. Okey, banyak juga perubahan ni okey, jadi dekat sini wallet ni tak boleh pakai lagi lah. Wallet ni dalam rel baru dah tak ada. Jadi sini nanti akan ada rangka besi kan. Rangka besi. Jadi raket dia tak tahu macam mana. Jadi dinding ni kemungkinan naik lagi. Dinding ni akan naik sebab atas ni katil. Sebab dia ada soket, dia punya layout dia sama macam ni. Okey, soket Bawah dengan atas sama. soket sekarang ni bertukar semua. Sekarang ni okey. Dia tak tukar, dia tak ikut. Okey. Tapi yang atas takkan ada macam ni juga dekat atas. Dia kan kemungkinan dia akan naik dinding. Kan? Naik dinding sampai atas. Lepas tu dia akan ada platform besi lah kemungkinan. Dekat atas ni. Jadi dia akan sekarang ni isu kita sekarang ni bila kita kena tunggu platform besi siap sebab kita nak lay casing. Okay, sekarang ni dekat sebelah sini pipe semua dah siap. Kan pipe semua dah siap. Jadi kita nak lalu sini tak boleh. Sebab ada loteng. Sebab dia orang nak dia akan pasang macam bracket lah kat tepi ni. Ayo macam mana kau nak lalukan casing. Jadi tunggu loteng siap dulu. Baru kita boleh buat. Kena tunggu dia masuk hotel. Baru kita boleh tarik sini untuk balik ke DB. Kerja estimate berapa lama tadi? 2 minggu lah. Okey. Bila dah siap loteng 2 minggu. Okey, bila dah siap loteng, bila dah siap loteng, kerja estimate 2 minggu, tapi kita tak boleh ke 2 minggu. Sebab bila projek dia mesti akan ada extend. Dia akan macam-macam. Jadi kita akan extend 1 minggu, 3 minggu. Seminggu lagi untuk installation. Bila dah siap semua, kita akan masuk untuk installation lampu, plug semua seminggu. Jadi semua 4 minggu. Okey. Dan akan ajar kau macam mana nak hero quotation. Okey, jom. Ajar Hakim lah. Okey, jom. Aku jentik ni. Okey, tu bawah. Okey, Hakim apa? Plug. Okey. Dia ada plug ni. Tambahan plug sini. Ni barunya. Okey, tak apa. Kita pergi bawah dulu tu. Okey, jom. Di bawah tu kan. Bawah. Satu atas ni. Ni semua aku buat loteng. Okey, jom tu bawah. Stop. Okey. Kerja kita dekat sini terdapat penambahan kos sebab kita tak jangka kabel terlampau banyak. Okey, nak kita tunjukkan. Okey, dekat sini kalau kita tengok breaker daripada 1 dah jadi 2 sebab kabel terlampau banyak. Jadi macam ni cara pendawaian yang betul. Macam ni cara sebenar pendawaian elektrik. Asalnya ada satu je bawah tu. Asalnya yang tu je. Tapi bila kita buat review semula, buat pengiraan semula tak cukup. Jadi kita kena tambah satu lagi dekat atas. Jadi ini bila kita buat projek, benda-benda yang ini yang akan buat masalah pada kita bila kita punya estimate tak tepat. Jom ni. Pegang ni. Lepas tu ada lagi. Nampak tu kabel banyak. Profesional tuan. Jadi bila profesional buat macam ni. Biasanya kalau pegang ni. Biasanya kalau electrician yang tak profesional, dia keluarkan satu kabel dekat sini. Contohlah kat sini. Contohnya kalau electrician tak profesional, dia akan buat macam, okey, siapa yang pernah beli rumah akan tahu. Kalau tuan-tuan pernah beli rumah,
macam mana developer buat? Okey, developer buat macam mana developer akan bagi pendawaian wajib saja. Saya ulang, pendawaian wajib. Maksudnya dekat developer, kalau kawasan luas macam ni, pusing ni nampak ni luas ni. Luas macam tu. Okey, pandang. Biasanya developer akan bagi satu point dekat sini, turun satu wire saja. Lepas tu dekat sini satu wire saja. Dekat sini satu wire kipas. Maksud biasa kalau kita tengoklah dari pengalaman kita, dari praktikal, kalau tuan-tuan biasa pernah beli rumah, tuan-tuan pasti akan faham. Biasa kalau kita beli rumah, developer akan pasang kabel wajib saja. Point wajib, lampu satu, lampu dua, kipas. Faham? Bila tuan-tuan nak pasang downlight, contohnya tuan-tuan nak pasang downlight banyak, electrician akan looping saja daripada point wajib satu, dia akan looping sampai 6 lampu. Sana 6 lampu kipas. Nampak tak? Cara ni kabel, biasanya kabel tak tahan lama sebab kabel akan cepat panas. Sebab kabel lampu ni 1.5 saja, tak besar, kecil je. Okey, contoh kat sini. Nampak ni? Wire banyak. Tapi kita tak buat macam tu. Kita buat ikut sistem yang sebenar. Tengok ni, nampak? Kita pasang point wajib banyak. Ni point wajib. Ini bukan sub point, ini main point. Biasa kalau developer buat satu main point untuk lampu, kipas. Lepas tu dia pecah bila kontraktor datang nak pasang downlight, dia akan pecahkan buat sub point. Kita tak ada. Kita tak buat sub point. Semua main point. Nampak punya banyak. Nampak tu, main point punya banyak. Sebab tu kita punya wire banyak. Harga kita mahal dan disebabkan tu juga breaker tak cukup. Kita punya breaker full, kita kena tambah. Okey, yang sana main DB. Jom kita pergi sub DB. Dia dulu berapa plug, berapa lampu, berapa aircon, berapa kipas. Nanti abang buat pengiraan. Okey, kat sini ni. Okey, kalau tengok dekat sini, nampak tu? Kita dah tarik, tak cukup. Kita kena tambah lagi, kena top up lagi. Kita kena top up lagi dia punya breaker dekat sini. Satu breaker ni dalam, kalau high quality punya, siap full set dalam 3,500 hingga 4,500. Tengok pada harga lah. Harga tak tetap. Harga 2-3 hari sekali naik, 2-3 hari sekali naik. Saya ulang. Maksudnya yang dekat depan sana tu kita dah tambah breaker. Jadi kos dah meningkat dalam minima 3,500. Yang ini pun sama, kita tambah breaker satu kat sini, kos dah meningkat dalam 3,500 untuk breaker saja. Dekat kabel pun tak cukup. Kita baru order kabel 4mm. Berapa gulung? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 gulung lagi kabel 4mm tak cukup. Kita dah order, kita dah ambil mega kabel. Satu gulung kabel saja RM152. Jom. Okey. Dekat sini nampak tu? Dan ini tak boleh ini Amy tukar Ini sempit lah buat kerja. Boleh, tak ada masalah pun, tapi sempit lah buat kerja. Kalau boleh tukar kat bawah. Tukar kat sini. Okey, ini kita dah pasang. Tambah lagi. Jadi untuk peningkatan kos adalah, penambahan kos adalah kalkulator. Kabel RM152 kali 246 810 246 8 214 kali 14 gulung campur. Dekat main DB ada tambahan breaker 3,500, sub DB nombor 2 3,500, sub nombor 3 3,500. Sekarang ada penambahan kos RM12,628. Jadi ini set projek. Kita dah estimate dah cantik, tapi bila kadang-kadang kita punya kiraan tak tepat. Sebab
dalam drawing kita nampak macam okey, tapi bila kita dah buat dekat site, kabel terlalu panjang, lepas tu dia punya lengkak-lengkok, dia punya nak lengkok sini, lengkok sana, jadi kabel punya range tu akan panjang. Jadi macam mana? Okey. Saya tak payah tambahkan, sana okey kan? Okey, saya akan tunjukkan kat tuan-tuan kejap lagi macam mana cara kita buat pengiraan. Termenung juga ni, 12,000 kena tambah ni. Okey, baik. Plug 13M. Berapa? 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Dah. 14. Dah. 14 point. Okey. Aircon 16 bang, 16. 16 point. 16 point. Aircon Aircon 1, kipas 1, aircon 2. berapa power? 25. 2.5. 25 dengan 2.0. 2 power dengan 25 power. RM2 lah. RM2. Aircon 2 point. 1 point kipas. Kipas dan lampu. Kipas dan lampu berapa? Kipas satu. Kipas. Campur lampu lah, apa semua betul. Kipas campur lampu. Campur je semua dua-dua tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 15. 15. Lampu cuma kipas 15. 15 je. Kami rekod ni Okey. Tak tahu. 15. 15. Okey, lampu campur kipas 15 point. Okey, lagi apa lagi? Itu saja. Filter semua tak ada. Okey, sekarang ni kita akan kira bajet. Okey, stop dulu ni. 4mm. Red, yellow, blue, black, green. Okey. Kita dah sekarang ni kabel 1.5mm, 2.5, 4mm. Lepas tu kita nak pasang sub DB betul tak? Sub DB. Mesti kena ada kabel 10mm. Kabel 10mm. Red, yellow, blue, black, green. Okey. Breaker, kan ingatkan breaker ingat breaker Okey, ada kata kosong lagi tak? Senang nak pegang ni tak cukup. Macam boleh dah. Okey, sekarang ni kita buat pengiraan, buat estimate untuk plug 16 point ni berapa banyak kabel nak guna, aircon banyak kabel nak guna, kipas banyak kabel nak guna. Kita masukkan. Nanti baru kita akan kira punya harga berapa. Okey, sekarang ni plug 13M kena guna kabel 2.5mm. Ada 16 point. 16 point kabel sini wire dia panjang-panjang, memang panjang. Jadi kita akan bagi satu gulung untuk 3 plug saja. Faham Jadi kalau 16 bagi 3 maksud ada 5. 5.3. 5. Kalau 5 kita kena bagilah. Buat estimate untuk dia punya kabel. Ada 5. Kita pakai 3 kabel. Betul tak? Jadinya kita buat anggaran red 2 gulung, 2 gulung, blue 2 gulung, black dengan green 2, 4, 6. 6. Faham tak? Okey, untuk plug dah selesai. Jadi ini jangan ada penambahan. Dalam penambahan rugilah. Okey, sekarang ni lampu pula. Lampu kipas ada 15 point. 15 lampu kita looping banyak. Jadi kabel banyak nak kena pakai. Sebab kita banyak looping. Punya looping banyak nak pakai. 15 bagi 3. Ada 2 ke? Banyak tak 2? Banyak. 2 banyak. Kalau 2 banyak, kabel mesti lagi banyak. Okey, jadi kita kena bagi 2. 15 bahagi 2. Ada 7.5. Okey, 8 bahagi 3 2.6. 3. Jadi dekat sini kita kena letak kabel 1.5 untuk lampu. Mesti 3 6 9 9 9. Lebih bang sebab tu way.
Color kena lebih. Ni abang dah lebih kan? Lebih. Abang dah lebih kan? Abang dah lebih kan? Sebab ni jauh. Survey dia. Tengok tu. Daripada sini ni. Satu loteng ni. Ha? Panjang ni. Abang kira berapa ni. Ha? Ni. Survey dia. Panjang dia 37 kaki. Dia Dia punya. bukan straight tu kau nak kira dia pusing kadang. Dia survey dia daripada sini sampai ke. Kena katil. Cuy dia atas ni. Cuy dia Okey, jauh. Okey, jadi kita kalau jauh sangat ni. Jadi kita kena letak 4. 4. Empat. Cukup 4. Tak boleh loh. Ha? Tak tak. Cukup. 4. 4, 8, 12. Jadi mesti 12. Faham tak? Lepas tu kita kena tengok map. Dia punya drawing. Okey, sekarang ni 10mm confirm satu lah. 1. Sebab ni kabel sub. Untuk kabel 4mm, aircon berapa biji aircon? Sektor 2. 2 jauh tak jarak dia daripada DB? DB dia kat mana? DB dia kat mana? DB tak tahu kan. Kita buat anggaran. Kita letak tempat yang sesuai. Kita punya estimate dulu. Lepas tu nanti baru kita panggil consultant untuk confirmkan. Aircon tu dekat mana dia pasang? Ni satu. Tangga mana? Ni tangga naik kat bilik bacaan Okey, ni pintu masuk. Ni tangga. Ni masuk kat sini tadi. Aircon dekat sini satu. Satu sini. Lagi? Ni satu. Ni satu. Jadi tak jauh. Dekat. Jadi kita boleh pakai kabel satu gulung cukup. Swiss sini. Swiss ni. Okey. Jadi dekat sini kita tak bila aircon kita tak perlu pasang 3 phase. Sebab apa? Sebab aircon ni dua biji je. Satu phase je lah. Jadi kita potong blue. Contohlah. Okey, potong blue. Faham potong blue dekat ni. Jadi kita pakai satu gulung. Kan? Satu. Okey, ni untuk aircon. Ni dah lebih, dia dah memang cukup lah ni. Okey, ni cara pengiraan kabel. Okey, stop ni. Dah, okey. Sekarang ni kabel 10mm 390 ni, tapi itu harga lama. Kita letak estimate dalam 450. Ini cara kita nak kira. Sebab benda tak siap lagi dekat drawing. Jadi kita kena pandai baca drawing. Okey. Okey, ni untuk kabel. Sekarang ni kabel 1.5. Kabel 1.5 Ayi bagi 60 lebih, RM67 malam. Jadi kita naik tinggi daripada 50 ke 67. 2 hari je tahan. Bukan 50 RM52. Itu dulu. Kita estimate 70. Jadi ini semua kali 70. Nampak tak? Faham? Ayi kan semalam dia WhatsApp semalam grup, nampak tak Ayi bagi harga apa? 2 hari je tahan. Kabel 2.5 itu kita beli mula 75. Lepas tu naik 84, lepas tu 88, lepas tu 93. Tahu semalam punya harga apa? RM97. Satu gulung. Tapi kita tak boleh kira 97, kita kena kira 100 tambah RM3 sebab kita tak tahu bila akan naik. Jadi tambah 100. Naik ni mega kabel tu semua kabel. Mega kabel. Mega kabel saja. Kabel lain naik juga tapi tak ada macam mega. Okey, kabel 4mm. 4mm semalam RM152. Kita kena kira 160 sebab kita tak tahu berapa akan naik. 160. Okey, ambil kalkulator semua. Tolong kira. Okey. Stop. Tak apa abang kira. Kita kira kabel 10mm. 1 2 3 4 5. 450 kali 5. Nampak? 2250. Jadi kabel 10mm 2250. Kabel 1.5 12 campur 12 campur 4 8 12 kan? Campur 12. Betul tak? Okey. 36 kali satu gulung RM70. 2520. Kabel 1.5 2520. Kabel 2.5 6 12 12 14 16 18. 18 kali 100. 1800. Kabel 2.5 1800. Kabel 4mm 4mm
4 kali 160. 640. 640 breaker 3,500. Ini harga kos. Boleh kita saja ke termasuk Termasuk dia punya ni lah. Pack RCB, metal box. Masuklah trunking tak kira lagi lah. Okey. Jadi ini satu bahagian. Sekarang kita nak kira kerja boleh siap 2 minggu. 2 minggu boleh siap, tapi tak boleh percaya sebab kita akan ada kadang-kadang ada masalah yang tak dijangka. Kita tambah lagi 6 hari seminggu. Lepas tu bila dah siap kita nak pasang lampu, pasang plug semua seminggu. Jadi mesti ada 4 minggu. Dalam 4 minggu tu 1 minggu 7 hari. 1 hari cuti, Ahad cuti. Betul tak? Jadi bila 4 minggu mesti tolak 4 kali Ahad. Dalam 4 minggu 7 kali 4 28 hari. Tolak 4 hari cuti, Ahad 24. Jadi ini gaji. Okey, kita akan kira 24 hari. Pertama, Brian. Okey, lepas tu makan. Running cost. Ini nama dia running cost. Inilah untuk makan barang-barang semua. Pertama, makan. Makanlah. Okey. Makan, letaklah satu ni RM20 seorang satu hari. Breakfast dengan tengah hari. RM20 kali berapa ni? 1, 2, 3. Oh, gaji abang. Abang kena ada gaji juga. Sebab bila dah ada sedang berhad, abang tak boleh ambilnya dulu. Dulu boleh ambil untung, tak boleh. Gaji kau boleh markup dekat persen nanti 2%. Tak, bukan. Salah, bukan tu cara dia. Ya. Gaji untuk pekerja dekat sini. Untung nanti ada 30% ke 35% untung. Itu untuk admin. Faham tak? Untuk admin, untuk bayar hutang. Kata apa tadi? Untung. Mana ada gaji untung? Ini harga kabel yang dekat Kodai. Video ni. Perang tu muka budak ni, perangai budak ni. Okey, gaji abang nak letak berapa? Tu boleh. 8. Inilah skill dia. Gaji Ni tak masuk hidup kan? masuk ni bang hide lah nanti. Okey, gaji bos. Kita tengok gaji bos apa? 90 lah. Faham tak? Jadi semua kena kira. Kali 24. 1,600. 1,600. Nampak tak? Gaji. Okey, makan. Ini gaji dah kira. Gaji untuk 24 hari punya kerja. Okey, makan. Makan satu orang RM20. Kali berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya pagi dengan tengah hari. Kan? Kali 8. Sekarang ni makan berapa ringgit satu hari? Seorang? Mahal bang. Kita order pok panda. Bandar mahal. Mahal. Dia dah RM20 cukup tak? Tak cukup satu macam dah. Satu order pun dekat 100. Ini untuk semua. Ramai lah, sebab kita ramai. Tapi tak ramai. Jadi 100. 100 lah. Kalau ni pun lah buat RM80. Pagi 100. Hari itulah kan. Sekarang ni Pagi tak pergi pun. Hari buat sikit lah. Buat lain-lain juga. Kalau Bagi dia rumah. Buat tengah hari lah. tengah 100. Kita mesti makan je 100. Hari mahal tu sebab ramai. 100 bagi 8. RM12. Bukan bagi 6 abang tak makan kat site. Fatih tak makan kat site. Fatih ikut abang.
100 bahagi 6. RM16 seorang, RM17. RM17 seorang. RM20 lah, betul lah tu RM20. Pandai. Hari mahal. Pagi tak apa. Okey, 20, pagi RM5 lah. Pagi jangan makan banyak sangat lah. Makan roti dah, roti canai. Buat lo kerja berat. Tak boleh bang. RM30 lah. Okey? RM30. Maksudnya pagi RM10, yang lebih RM10. RM30 kali 8. 240. 240 kali berapa hari? 24 hari kan? 24 hari. Makan saja RM5,760. Makan saja dalam masa kita buat kerja ni. Faham tak? Kena susah, leceh, banyak kerja nak kena buat. Nombor 2. Okey, lain-lain barang nak beli. Contoh macam trunking. Ni kita ke general saja. Minyak lah. Kos minyak. Belum lagi. Saya tengok material dulu. Casing. Trunking 1 kali 2 150 satu bundle. Kita nak pakai 2 bundle. Jadi 150 kali 2 bundle. Pipe. Pipe Kita tak boleh nak angkat bang. Pipe berapa harga tu? Pipe 90. Naik 90. Campur 90 kali 2 bundle. Okey, semua 480. Lepas tu Swiss box, letaklah apa-apa kita tambah 300 untuk kan benda-benda kecil macam mata drill patah, kata plier rosak, macam itulah. Tangga. Campur 300. 780. Okey, ini untuk tools. Ini untuk others material 800. Okey, nampak kiraan dia. Nombor 3, petrol. Okey. Satu hari berapa ringgit minyak kita datang sini? Easy. Lain-lain tempat. Easy. Atas hari RM10. RM10. Hakim, minyak kereta berapa? Kalau kasi penuh berapa? 4 hari 100. 4 hari 100. Betul 4 hari je. 3 hari RM50 dah. Okey. Okey, 4 hari 100. Jadi 4 hari 100 kita ni 24 bagi 4. 6 hari. Jadi 600 kat sini. 600 Hakim punya minyak. 600. Yuzi punya 3 hari 50. 3 hari 50. 24 bagi 3 kali 50. Campur 600. 1000. Azari kau punya minyak? Sikit je lah. RM5. Hari. Cari RM5, RM10. Pergi balik kau. Kau pergi dah je. Yang motor LCD 5 kan. Okey, campur 150. Yang ni semua ikut Zizi kan? Okey. Kadang-kadang lah kita kembali hari 150. Minyak hitam cuma nak kena kira. Minyak hitam Ford 300. Zizi kata RM60, RM65. RM65. Okey, semua transport 1,600. Nampak tak? Transport. Makan, transport. Bila kita buat kerja, biasanya ada mesin yang rosak. Macam kat sini tangga kita rosak, mesin kita rosak. Betul tak? Jadi ada yang buat jadi yang itu semua kita ambil kira. Jadi kita akan ambil 1,500 untuk tangga. Tangga je kita beli dah berapa banyak rosak. Itu kita beli 3. Yang keempat tak ada. 3 tangga. 3 tangga je. Tiga tangga. Keempat tak ada. Mesin dah rosak tak? Mesin kita hari plan nak beli tambah satu. Betul? Cancel. Kita pakai mesin yang ada tu. Okey. Sebab yang hack kita bagi dekat ni. Jadi tool kita ambil dalam 1,000. 1,000 ni kalau ada mesin yang rosak, tangga-tangga yang rosak. Faham tak? Ini kiraan dia. Okey, lepas tu Ali. Ni hacker kita punya sub. Ali dah akan bayar pada orang-orang dia pula. Kerja dia dah akan bayar pada orang-orang dia 3 orang dia buat kerja kan? 3 4 orang. 3 orang. Jadi sejarah kita agak Ali ambil untuk hacking aja dalam je 8,700. Dalam je 8,700. Dekat luar dia kira tu berapa? 2,100. Dah berapa? 10,000 lebih. Itu belum yang kabel-kabel luar lagi. Belum kabel pagar atau gate lagi tu tak kira lagi. Jadi kita anggap yang kecil ni Ali biasa akan ambil anggaran 4,000.
sebab dia nak bayar orang dia lagi. Jadi Ali. Nampak tak? Ini macam pengiraan dia. Okey, jadi kita akan totalkan semua. Baru kira-kira untung. Okey, jadi dekat sini gaji pekerja site pun dah ada. Cuma untung tu nanti untuk kita punya admin, bayar sewa office, bayar hutang. Nanti lagi bang, emergency. Emergency? Tadi dah kira dah. Emergency 1,000. Betul? Faham tak? Betul kan? Betul. Emergency dah ni. Okey, stop dulu. Kita kira semua. Okey. Ini pengiraan untuk loteng saja. Kat sini kau tengok Mi. Dekat sini harga kabel sahaja dengan breaker dekat ni 10,700. Untuk pekerja saja 14,400. Untuk ada running cost 13,160. Dekat sini kita akan ada perubahan. Sebab kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan semua 8 orang akan buat kerja ni. Faham tak? Kalau kita kira-kira macam ni, masak customer nak kena bayar. Jadi kerja ni berat, besar. Kita akan ambil 5 orang aja akan kerja dekat sini. Faham tak? 5 orang kerja kat sini. Yang lagi 3 orang, akan ikut abang pergi ke site lain. Faham? Jadi itu reason kita punya pengiraan. Sebab kerja ni 5 orang dah boleh buat. Tak perlu sampai 8 orang. Jadi dekat sini Azhari kena ada. Azizi kena ada. Hakim kena ada. Amy kena ada. 4 helper kena ada seorang. 5 orang. Okey, abang akan ambil Aiman kena ada. Faham tak? Jadi dekat sini kita kira balik. Azhari 2400 campur 1680 campur 1680 campur 1440 campur 1200. Okey, cukup. Jadi abang tak ada, Daud tak ada, Fatin tak ada. Ni kan ikut abang ke site lain. Jadi gaji pekerja saja 8,400 untuk site kat sini. Faham? Okey, ini dia final, punya final. RM10,710 untuk barang saja. Ni dekat harga kabel, harga barang-barang lah. Campur gaji pekerja saja untuk 24 hari bekerja 8,400 untuk 5 orang pekerja. Faham Abang tak ada, gaji abang 3,600. Tak ada, tak kira sebab abang akan pergi ke site lain. Abang jangan monitor dalam sekejap monitor. Daud akan ikut abang, Fatin akan ikut abang. Dia 5 orang yang kerja sini 8,400. Ini makan dekat ni. Makan minyak, barang-barang keperluan lain dengan Ali punya kerja sub. Ali akan buat budak-budak dia untuk hacking semua. Jadi tambah 13,160. Semuanya RM 32,270. Ini belum ada untung. Nampak tak? Ada untung tak sekarang? Tak ada untung. Kita kira harga kos saja. Dekat ni 32,270. Ini harga kos. Tak ada untung. Abang kira makcik estimate 25,000. Abang kira makcik estimate 25,000. Estimate tu masa abang belum tengok drawing, belum tengok site. Hanya just tengok sekali imbas dekat handphone aja drawing masa Suyin bagi. Dia dah datang sini dah kira betul-betul. Inilah harga kos. Harga kos saja 32,270. Untung mesti kali dengan 30%. Faham Dekat ni pernah buka abang. Untung 25% hingga 50%. Itu untung. Faham tak? Untung ni lah kita nak bayar admin, gaji accountant, sewa office, bayar bil api, bil air, bil internet. Faham Okey. Okey, 30%. Jadi dekat ni kena 32,270 kali 30%. 9,680.
Jadi kena tambah 9681. Ini adalah untung. Banyak tak untung? Banyak. Kesian tak kat semua? Kesian tak kat semua? Kesian lah. Betul tak? PKP lagi. Tapi ikutkan inilah untung kita. Ini nak bayar gaji admin seorang dah berapa ribu. Kan? Sewa office, sewa apa semua. Tapi kita pun ada timbang rasa. Kita ada timbang rasa juga. Jadi kita diskaun lagi. Kita tak mau kira 30%. Tak mau kira 30%. Kita kira 25%. Dekat ni nampak, macam nampak. Kita pun ada timbang rasa customer. 25%. 32,270 kali 25%. Jadi RM8,067 kita punya untung. Faham tak? Faham tak? Kerja full time, kita buat kerja dekat sini 24 hari, takkan nak untung RM5,000. Berbaloi tak? Tak berbaloi pula dengan kita. Kita pula susah nanti. Faham? Jadi itu kita kena ambil. Jadi sekarang ni kita ambil untung paling sikit 25% dekat ni. Kalau kita ambil untung 30%, RM9,000 lebih. Kesian pada customer, mahal nak bayar. Jadi kita ambil untung paling rendah 25%. 20% tambah 8067.5. Jadi kita tambah 32,270. Harga kos sama dengan 40,337.5 sen. Ni harga dia. 40,337 ringgit 5 sen. Kita potong 300 lagi. Kita potong 300 kita potong, kita genapkan 40,000 saja. Jadi untung kita dekat sini 8067.5 tolak 337.5. Jadi untung kita untuk projek ni selama 24 hari kerja 7,730. Dah tolak gaji admin. Gaji admin 2 orang. Seorang 1,500 dah 3,000. Tolak gaji admin. Tolak 3,000 gaji admin. 4740 tinggal. Bayar sewa office 1,500. Jadi total untung 3230. Nampak tak? Untung banyak ke sikit tu untung? Projek 40,000 tapi kita untung bersih dalam 32,030. Ini belum tolak bil api air, belum tolak duit internet. Tolak bil api air, letak 500. Bil api air tolak 500. Untung projek 40,000, untung kita 2,730. Okey tak? Tak okey. Tapi tak boleh buat apa, PKP. Kita kena sama-sama. Yang penting gaji pekerja dapat bayar. Yang penting gaji pekerja semua dapat bayar. Sewa office dapat bayar, hutang-hutang dapat bayar, bil api air dapat bayar. Ada untung sikit, syukur alhamdulillah. Lain-lain kita top up. Kita cari projek lain, projek kecil-kecil top up untuk cover yang lain, untuk cover simpanan, untuk cover duit makan, duit apa-apa yang patut. Jadi nampak tak? Nampak tak macam mana jadi bos? Projek 40,000. Tapi dah tolak, dapat untung bersih 2,700. Nampak tak? Jadi inilah macam mana abang setiap bulan abang kena hadap. Gempak takut, customer tengok takut ni, 40,000 takut ni. Tapi untung bila dah tolak, inilah bersih abang dapat 2,730. Kalau kita banyak projek tak apa. Ni top up sikit tak apa. Tapi sekarang ni PKP. Inilah satu-satunya projek kita sekarang. Nampak tak? Tak ada projek lagi masuk. Ini je satu-satu projek kita. Jadi inilah untung. Kalau selepas sekarang ni, kejap lagi ke besok ke tak ada projek baru masuk untuk bulan ni, ini je lah yang kita dapat makan.
Tapi sekurang-kurangnya gaji pekerja lepas, bayar sewa, hutang semua lepas. Tu yang penting. Jadi apa Brian kata nak jadi token, inilah token yang hadap hari-hari. Setiap bulan yang hadap. Inilah dia. Okey makcik, nanti makcik dengan customer akan tengok. Ini saya telus, saya kira pengiraan ni semua. Gaji pekerja saya akan tutupkan. Ni saya akan rahsiakan gaji pekerja. Okey, semua ni saya tak ada berselindung makcik. Customer kita akan tengok, inilah harga dia. Ni untung dia 2,700. Okey. Video ni panjang tapi insya-Allah penuh dengan manfaat kepada follow-follow kita, sahabat-sahabat kita atau newbie-newbie yang bercita-cita nak buat projek besar, nak jadi kontraktor. Dah nampak kan macam mana kita kita nak run projek, untung, gaji pekerja, macam-macam nak kena tanggung. Semoga dapat belajar sesuatu. Okey, soalan. Betul soalan? Soalan. Soalan dia adalah okey, soalan dia adalah panjang kali lebar, berapakah panjang loteng dan berapa kaki panjang loteng, berapa lebar panjang loteng yang kami akan buat terbaik. Saya tahu.